Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. Pertama sekali kita panjatkan puji ke hadrah Allah Rabbul Jalal. Syukur dengan Allah kerana Allah masih menghendaki kita untuk kita berbuat kebaikan dan masih memberi kita kekuatan untuk berbuat baik dan jadi orang baik. Sebab ketentuan segala takdir atas sekalian makhluknya adalah daripada Dia. Seseorang tidak boleh lari daripada takdir Allah. Bila seseorang itu dia yakin dan dia faham, apabila dia sentiasa dan tidak boleh lari daripada takdir Allah, maka dia sentiasa bersifat dengan redha dan sentiasa rasa bersyukur di atas ketentuan yang baik. Lalu kita akan bertanya, apakah perjalanan takdir itu, sebelum takdir itu berlaku, ia boleh berubah? Boleh. Satu hari Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab bertanya kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum takdir itu berlaku, dia telah ada di dalam ilmu Allah. Lalu Sayyidina Umar bertanya, bolehkah ia berubah? Rasulullah kata boleh. Dengan jalan apa, kata Sayyidina Umar? Yang pertama, iaitu dengan jalan berdoa. Kita meminta dahulu. Memang perintah daripada Allah, suruh kita sentiasa berdoa, mohon perkara-perkara yang baik, minta perkara-perkara yang baik. Maka dengan rayuan hamba, rintihan hamba, tangisan hamba, maka ketentuan ini dengan rahmah daripada Allah diubah oleh Allah. Dengan rayuan hamba ini tadi. Tapi cara mana kita meminta? Ada orang yang dia minta sememang dia perlu akan perkara tersebut. Ada orang dia minta, dia saja-saja minta. Beza. Kita ada dah benda tu. Jadi nak tambah saja-saja minta. Ada orang dia memang perlu benda tu. Maka adab kita dengan Allah, kita sentiasa mengharap ditambahkan rahmat. Rahmat yang ada pada kita ini tidak mencukupi. Jika hidup kita tanpa rahmat Allah, bermakna di sebalik rahmat adalah azab dan bala. Maka tatkala kita meminta itu, mintalah seperti mana orang yang sangat-sangat memerlukan permintaan. Kita minta ampun dosa, memang kita sangat-sangat memerlukan keampunan. Ketika kita meminta jauh dari keluar dari neraka, memang sangat-sangat kita berharap keluar dari neraka. Jika kita meminta untuk masuk dalam syurga, memang kita harap perlu sangat untuk masuk dalam syurga. Maka doa ini dikabulkan oleh Allah. Sama seperti mana yang disebut oleh Rasulullah.
Doa ini akan mustajab bihuduril qalb, dengan hadirnya hati. Hadir hati ni macam mana? Iaitu dia harap sangat, dia nak sangat, dia perlu sangat doa ini. Maka dengan pengharapan itulah, dengan pengharapan kehendak yang betul, benar-benar kita nak, ketika itu doa kita mula dikabulkan oleh Allah. Kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Melazimkan berbuat amal saleh. Orang baik, dia akan buat benda baik, dia akan dapat benda baik. Orang betul, dia akan buat benda betul, dia akan dapat benda betul. Kalau kita tidak baik, kita akan buat benda yang tidak baik dan natijahnya tidak baik. Kalau kita tidak betul, kita akan buat benda tidak betul dan natijahnya juga tidak betul. Apa-apa sekalipun. Kalau dalam urusan dunia, kalau kita orang tak betul, kita akan buat benda tak betul dan natijahnya tak betul. Tak betul apa? Hasilnya tak akan betul. Kenapa tidak betul? Kalau kita berurusan dalam urusan keduniaan, berniaga dan sebagainya, bila kita orang yang tidak betul, kita akan buat benda tak betul. Hasilnya tidak akan betul. Contohnya, kita berniaga, tapi kita orang tak betul. Kita akan dapat benda tidak betul. Natijahnya, dapat 10,000 tapi tak cukup. Kenapa? Sebab natijahnya tak betul. Kalau keperluan kita takkan tak cukup RM10,000 sebulan. Sebab benda tak betul, dia takkan jadi betul. Benda yang betul, dia akan jadi betul. Maka kenapa yang aku dapat ni jadi tak betul? Sebab tengok daripada asal. Kerja yang aku buat ini betul tak? Bukan betul seginya teknologi, segi skillnya, segi kaedah. Tetapi betul itu dikira pada Allah. Pada Allahnya betul tak? Benda yang aku buat ni Allah redha tak? Benda yang aku buat ni Allah suka tak? Cara aku buat ini kena tak pada Allah dan Rasul? Jika kena semua pada Allah dan Rasul, maka apa yang kita dapat jadi betul. Sebab apa? Sebab yang memberi natijah itu bukan manusia. Yang memberi natijah itu Allah. Lalu didatangkan asbab melalui makhluk. Tetapi kena ingat, yang bersifat dengan pemberi rezeki itu adalah Allah. Lalu Allah mendatangkan asbab untuk menyampaikan rezeki itu. Ada yang didatangkan cara ini, ada yang didatangkan cara ini. Jadi jika kita berbuat perkara yang benar dan kita orang benar, kita akan buat benda benar dan dapatnya akan benar. Bila kita dapat benda yang benar, ketika itu kita mula dikurniakan akan kehidupan yang berbentuk fitrah, iaitu ketenangan. Hidup dalam keadaan yang tenang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung kitab kita ni tadi. Sikit-sikit. Saya tak pandai. Jadi kita kongsi cara orang tak pandai lah. Ya. Kan, kalau saya orang alim, ya, saya tak berani sebab tuan-tuan lagi alim pada saya. Ya. Jadi saya cakap ni cara orang tak pandai. Bukan cara orang pandai. Apa kata Syekh Ibn Athaillah? La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhah. Fi du'ai mujiban liyasik. Janganlah sekiranya kelambatan masa kurnia Tuhan kepadamu, sedang kamu telah bersungguh-sungguh dalam berdoa itu, menyebabkan engkau putus harapan. Kita minta dengan Allah, doa kita lambat.
Minta dengan Allah lambat, kenapa tak makbul? Maka kata Ibn Athaillah, jangan putus harap dengan Allah. Sebab kita tak tahu apa yang ada pada Allah. Jika Allah cepatkan permintaan kita, apa yang terjadi pada kita, kita tak tahu. Jika Allah lambatkan, adakah yang mudarat pada kita, kita pun tak tahu. Sebab kita ni hamba Allah. Ketika itulah kita sentiasa duduk pada tempat hamba. Apa dia? Mengharap rahmat. Hari-hari kita minta merintih dengan Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Rupanya Allah sayang dengar suara tu. Allah kasih dengar suara kita tiap-tiap malam minta ni tadi. Inilah hamba Allah. Tuan-tuan, susah dalam dunia tak lama, 40 tahun, tapi susah di akhirat selama-lama. Sakit dalam dunia tak lama, habis-habis 30 tahun, tapi sakit di akhirat selama-lama. Bila seseorang ini bersama Allah, sentiasa dia tak putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang manusia ni dia lupa. Dia solat, dia puasa, dia zakat. Malam tadi saya sembang dengan pangkat anak-anak saya daripada Penang. Balik pada kuliah di malam tadi masjid kan. Batu 6 Kuala Nerus. Balik kuliah tadi saya sembang dengan dia. Saya kata, cantiknya rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam ni 5 perkara. Cantiknya susunan rukun Islam. Pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Dah gitu ke saya salah? Salah ya dah tu sebab saya orang bodoh. Jadi dalam istilah fiqh ni dia ada 2 istilah. Satu, makna pada bahasa. 2, makna pada istilah. Makna semayang pada bahasa, makna semayang pada syarak. Gitu juga makna zakat pada bahasa, makna zakat pada syarak. Makna puasa pada bahasa, makna puasa pada syarak. Makna haji pada bahasa, makna haji pada syarak. Jadi buat apa ada 2 makna? Sudahlah. Kita tengok pada bahasa dulu. Kalau dalam kitab sebut pada lurah. Lurah tu cakap Arab, cakap Melayunya bahasa. Kita tengok aturannya. Bila ditanya pasal rukun Islam itu, pertama syahadah. Mana nak Islam ni kena syahadat. Kalau tak syahadat tak boleh Islam. Orang yang beriman ini disebut oleh Nabi SAW. Tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wa tasdiqu bil qalbi, wa amalu bil arkani. Yang dikatakan beriman itu mesti syahadatu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali asyhadu, syahadat ini. Syahadat saja tidak memadai jika tidak tasdik dengan hati. Kalau syahadat saja hatinya tidak membenarkan, nama dia munafikun. Kalau dia bersyahadat, hatinya membenarkan, tidak wa amalu bil arkani fasikun. Kalau dia syahadah, kemudian dia wa amalu bil arkani, dia tidak tasdik,
dia munafikun. Jika ketiga-tiganya tidak ada, kafirun. Ya. Kalau dia tasdik saja, dia syahadat saja, mukmin lagi. Tapi fasik. Orang yang cukup ketiga-tiganya baru mukminunal haq. Ya. Dia syahadat, lalu dia membenarkan syahadatnya dan dia menyempurnakan kalimah syahadat itu, maka dia mukmin yang sebenarnya. Ini baru mukminunal haq. Orang yang benar-benar akidahnya, keyakinannya yakin dengan Allah, tidak pernah ragu dengan Allah. Kenapa kita perlu ragu dengan Allah? Sebab tak ada jalan. Takkan kita nak ragu pada zat yang maha sempurna. Kita kena ragu pada yang kurang. Kalau kita jumpa satu orang yang ditawarkan kepada kita ni ada kekurangan, kita terima tak tuan-tuan? Kita tak terima sebab tawarannya kurang. Tetapi apa yang kita yakinkan dan kita pegang, Allah, zat yang maha sempurna. Sifatnya kalau kita belajar cakap Arabnya kamalat, cakap Melayunya sempurna. Yang maha sempurna takkan kita tidak yakin. Begitu juga kita bertuhankan zat yang maha kaya. Tak mungkin kita bersama yang kaya, kita miskin. Kita kalau duduk dengan orang kaya, kita senang ke susah? Senang. Kita jadi anak angkat orang kaya. Takkan anak angkat orang kaya hidup susah? Tak. Itu kalau makhluk laisa kamitslihi syai'un. Kita menjadi hamba kepada zat yang maha kaya. Tidak mungkin susah. Baik. Kita duduk dengan orang kaya, tapi kita pergi curi barang dia. Susah ke senang? Kita tak dapat manfaat daripada kekayaannya. Bila kita duduk dengan orang kaya, kita kena buat baik, kena khidmat. Ada? Kena cuci pokok, kena siram pokok, buat taat, buat khidmat. Aku tak minta duitmu. Aku minta mu buat baik, mu buat khidmat. Makan ada dah, baju ada dah, duit ada dah. Cuma mu buat khidmat kerana kata keluarga kita ni tadi, orang yang jaga kita, aku kaya. Jadi kita yakin. Tahqiq. Ini kata tasdik. Tasdik ini seseorang yang boleh membenarkan tentu dia telah yakin. Jika dia tak yakin, macam mana dia membenarkan? Ini betul. Kalau dia tak saya nak kata betul tak berani, dia kata. Saya tak yakin. Kata. Nampak tak? Baik. Bila dia dah mula yakin, ketika itu, mari rukun kedua. Salat. Apa makna salat pada bahasa? Zikir dan minta doa. Zikir cakap Arab, cakap Melayu, ingat. Ingat dan doa. Kita ni duduk
bersama dengan tadi zat orang yang maha kaya, yang maha sempurna. Dia bagi makan kita, dia besarkan kita, dia kahwinkan kita, anak-anak kita. Kita ingat ke kita lupa? Ini kita cerita bahasa dulu. Istilah kita bagi tok guru cerita. Makna semayang pada syarak bergiam-giam rukun semayang 13. Saya tak cerita rukun semayang 13. Saya orang bodoh. Saya cerita semayang pada bahasa je. Zikir dan doa. Kita jadi orang ingat. Ingat ke siapa? Ingat ke Allah. Sentiasa ingat ke Allah. Sebab apa? Sebab semayang dia ajar kita ingat ke dia. Mana? Rukun semayang 13. Tigalah perkara ini duduk dalam rukun semayang hak besar. 3. Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qawli. Rukun qalbi dok mana tuan-tuan? Kita kata rukun qalbi ni niat di rukun qalbi. Apa Allah ajar pada rukun qalbi? Kita nak makan lauk ataupun cebisan makanan di celah gigi. Berani tak? Agak tuan-tuan, berani tak? Ada baru lepas makan nasi dagang bang. Lekat di gigi. Kita pun baca Fatihah. Tanggal ikan air tadi. Lepas kita telan ke, kita simpan. Kita tak berani telan. Kita dalam pekah kata boleh. Kan tak? Pasal apa kita tak makan? Nasi dagang mahal. Mahal. Orang tak tahu sebab dalam mulut kita. Kenapa kita tak telan? Telanlah. Orang tak tahu. Dalam hati kita kata, Allah tahu. Ketika kita nak melakukan perkara di luar perkataan semayang, Allah tahu. Nampak rukun qalbi? Tarbiyah hati ni tadi dalam salat. Kita nak buat perkara hak di luar semayang, perbuatan semayang, Allah tahu. Maka Allah didik kita supaya sentiasa ingat balik kepada Allah, rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah. Kamu nak bercakap apa pun, ingat, aku tahu. Allah didik dalam semayang. Ini dalam kitab tasawuf disebut perasaan ma'iyah. Ma'iyah ini apa? Rasa bersama Allah. Rasa diperhatikan oleh Allah. Rasa ditengok oleh Allah. Itu perintah semayang. Aqimus salat. Dirikan semayang. Dirikan semayang dalam diri kita ini supaya habis sembahyang juga kita sentiasa beramal dengan solat itu sendiri. Bila kita nak buat perkara yang di luar perintah Allah, Allah tahu. Nak bercakap yang di luar perintah Allah, Allah tahu. Maknanya kita melazim ingat Allah. Makna zakat pada bahasa bersih dan berkat. Bila sentiasa ingat Allah, maka bersih hati mereka ini.
Hati yang sentiasa ingat Allah di dalam pemeliharaan Allah. Ini pada bahasa. Kalau zakat harta, harta itu jadi bersih. Harta itu jadi berkah. Saya nak bawa sikit. Saya tak jelas panjang malam. Apa makna puasa? Makna puasa pada bahasa menahan diri. Ketika kita yakin dengan Allah, tahqiq dengan Allah, ingatan kita jadi bersih, diri kita mula bersih. Tatkala itu kita dapat menahan diri dari perkara yang dilarang Allah. Puasa Ramadan menahan diri dari makna pada syaraknya, menahan diri dari makan dan minum pada siang hari dan berjima. Tapi makna pada bahasa imsak, tahan diri. Diri yang mana? Diri yang tak mahu ikut Allah. Nafsu yang jahat. Nafsu yang tak nak sujud dengan Allah. Nafsu yang tak nak syukur dengan Allah. Nafsu yang tak mau reda dengan takdir Allah. Nafsu yang tak nak mengaku yang kita ni hamba Allah. Nafsu yang masih degil dengan Allah. Kuat mana kita? Boleh tahan malaikat maut. Hebat mana kita? Boleh tahan malaikat maut. Pandai mana kita? Boleh tahan malaikat maut. Tak boleh tahan. Dia nak datang, kita tak boleh tahan. Apa makna haji? Haji makna pada bahasa menuju. Saya tak lepas makna pada syarak, pada bahasa menuju. Kita nak ke mana ni tuan-tuan? Bila dia dah tahqiq, hatinya bersih, dia boleh tahan diri, maka tujuannya jadi benar. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dia tahu Allah hidupkan kita ni untuk apa? Makan, minum, jalan, cari duit saja. Tak, kita semua dalam musafir menemui Allah. Aku bagi kamu kesempatan hidup 60 tahun, 70 tahun untuk kamu tunjukkan kamu ini layak untuk tak layak untuk duduk balik ke dalam syurga Allah. Jadi aku bagi kamu tugas amanah. Amanah masing-masing. Sebab itu pentingnya doa. Sentiasa harap dengan Allah. Yakni engkau jangan putuskan dalam meminta doa serta bersungguh-sungguh kerana kelambatan masa kurnianya yang telah dijamin dengan firman-Nya, "Ad'uni astajib lakum." Mintalah padaku nescaya aku perkenan bagimu. Ada kalanya dalam dunia dan ada kalanya dalam akhirat. Dengan keadaan yang dituntut atau digantikannya kita tak tahu. Hak kita minta hari ini tak dapat rupanya Allah gantikan dengan di akhir. Hak kita minta tu tak dapat tapi diselamatkan daripada bala. Engkau hendaklah baik sangka kepada Tuhanmu yang tiada sekali-kali menyalahi janjinya. Qabul dah, tetapi Allah itu maha mengetahui apa yang diperlukan oleh hamba-Nya. Jadi kalau kita sentiasa baik sangka dengan Allah, mudah tuan-tuan. Tuan-tuan, kita nak ragu apa dengan Allah? Nak ragu apa dengan Allah? Tak ada ruang kita nak ragu dengan Allah. Tak ada ruang. Kalau dengan manusia ada ruang.
Ada jalan kita nak ragu. Ilmu Allah tak ada ruang. Kuasa Allah tak ada ruang. Kehendak Allah tak ada ruang. Allah tunjuk dengan kita macam tu. Tak ada ruang. Manusia ada ruang. Kita tak ikut kehendaknya. Kita boleh buat kehendak kita. Tetapi pada Allah, kita tak ada ruang. Mesti ikut kehendak Allah. Tuan-tuan boleh tolak sakit. Kita nak sihat. Allah nak sakit. Boleh. Kau nak saya ada kehendak saya. Mana boleh. Tak, mau tidak mau. Kita kena yakin dengan Allah. Ketika ni datang doa. Sebab itu kita minta sihat waktu sakit. Waktu sihat tak minta sihat. Kita minta senang ketika susah. Sepatutnya ketika kita senang, kita minta lagi. Supaya jangan susah. Maka bertambah lagi kesenangan itu. Jangan waktu susah baru minta senang. Waktu dah sakit baru minta sehat. Semasa sehat ini minta jangan sakit. Supaya ditambahkan afiat dalam rahmah Allah. Ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin bagimu untuk memperkenankan permintaanmu pada apa yang ia pilih bagimu, bukan apa yang engkau pilih darimu dengan rahmat kepadamu. Kita meminta, tapi yang menentukan doa, kita boleh menentukan doa atau dia yang menentukan doa. Kita berdoa, yang memilih itu bukan kita. Kita tak ada pilihan. Nak dipilih untuk memakbulkan doa itu atau digantikan dengan doa yang lain, dengan perkara yang lain. Kalau kita sedar kita hamba. Tapi bila kita tak sedar kita hamba, ni tuan-tuan, zaman ni kalau kita tengok ramai orang yang dah mula tak yakin dengan Allah. Ni kan Nabi cakap besok sampai akhir zaman iman itu akan dicabut sedikit demi sedikit. Sampai satu saat tak ada orang beriman. Sampai satu zaman orang beriman tak ada. Baru kiamat. Yang kita takut begini pasal iman ni. Iman ni kalau hilang sikit saja dia tak kira beriman dengan Allah. Macam rukun iman. Rukun iman 6. Dia bukan tak percaya semua. Allah dia percaya. Rasul dia percaya. Sampai qada qadar tak percaya. Dia kira habis hak 5. Bila mula dicabut sedikit demi sedikit tentang tanda akhir zaman itu, kita takut kita ni termasuk orang yang dicabut iman kita sedikit demi sedikit. Kalau kita ada ragu sedikit dengan Allah, pada Allah kafir. La raiba fi. Tiada keraguan dalamnya. Ini yang kita takut tuan-tuan. Kita takut bila Allah campakkan sifat ragu dalam hati kita. Kita mula ragu dengan Allah. Kita mula tak percaya dengan Allah. Sebab itu dalam kitab Qatrul-Ghisyah fi ilmi Sufiyah, orang nak selamat, 3 benda ni jaga. Sidik, benar. Pegangannya benar, amalannya benar, semuanya benar.
pada Allah. 2, yakin. Tahqiq. 3, bergantungnya dengan Allah, tidak ada keraguan. Siddiq, yakin, tulus bergantungnya tadi. Siddiq ni termasuk ikhlas. Ikhlas pada akidah, ikhlas pada amalan, ikhlas pada ibadah. Apa dia? Semua kerana Allah dan Rasul. Sebab apa? Kerana Allah dan Rasul. Bila buat selain Allah dan Rasul, selain Allah, dia hilang, dia binasa, dia kurang. Bila bergantung kita selain Allah, harta kurang tak? Kurang. Ketika harta itu kurang, susah hati tak? Ni simpan duit dalam bank ni. Orang yang meniaga, projek kurang, susah hati tak? Susah hati. Sebab dia bergantung dengan dunia. Tetapi tatkala ia bergantung kepada yang tak pernah kurang-kurang, siapa yang mencukupkan kita? Dia. Tapi selama ni kita tak yakin dengan dia. Kita yakin dengan benda lain selain Allah. Oh payahlah kata. Orang ni dah buka lagi, orang tu dah buka lagi. Sebab kita bergantung pada makhluk tadi 100%. Maka Allah tunjukkan keraguan itu. Sebab keyakinan kita tidak. Kita bergantung 100% dengan Allah. Jika kita 100% dengan Allah, bergantung 100% dengan Allah, Allah akan tunjukkan kebesarannya seperti mana keyakinan kita. Jika mana yakinnya kita selain dia, Allah akan tunjukkan keyakinan kita pada tempat kita bergantung. Kita yakin kepada perkara tersebut, Allah tunjukkan. Akan makin dia kurang, makin kita jadi ragu. Maka rupanya yang itu kecelakaan yang besar pada kita pada sisi Allah. Sebab kita bergantung di situ. Semakin kita bergantung di situ, makanya kita makin ragu, makin ragu. Ketika kita ragu, waktu itu Allah cabut nyawa kita. Husnul khatimah wala su'ul khatimah. Ketika kita bergantung kepada yang tak pernah kurang, tak akan ada rasa kekurangan dalam hati seorang hamba. Ini kan janji Allah, takkan Allah tipu, tuan-tuan. Allah pernah tipu. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang serah bergantung sungguh-sungguh dengan Allah, Allah cukupkan segala urusan hidupnya. Sahabat dulu nak dapat tahqiq mujahadah. Bila berambah kena tarik dengan kuda liar di padang pasir. Ada? Sahabat dulu kena kejar dengan orang kafir. Sembunyi waktu hijrah. Kita mujahadah apa dengan akidah kita? Apa ujian akidah kita? Sahabat dulu ujian fizikal. Bila berabah diheret habis luka. Ahadun. Kita diuji akidah kita dengan segala aryat. Apa dia aryat? Dunia, geta, makhluk.
kita mula jadi tak yakin dengan Allah. Usaha wajib. Siapa kata usaha tak wajib? Perintah Allah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wazkurullah. Ingat Allah. Jangan mensyirikkan Allah. Jangan bergantung selain Allah. Jangan yakin selain Allah. Bila berpegang bahawa tabiat sesuatu memberi bekas, ketika itu keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, jadi Jabariyah, jadi Qadariyah. Tidak ada usaha, jadi Jabariyah. Berpegang dengan usaha, jadi Qadariyah. Usaha kena usaha. Tapi jangan bergantung pada usaha. Tak boleh tinggal usaha, serah saja. Sini hati ni. Ada. Hati ni tempat akidah. Kalau orang tanya, mu pandai dah? Pandai. Aku pandai. Mu pandai masak tak? Pandai masak. Tak salah cakap saya pandai masak. Tetapi ketika hati ini berpegang, ilmu masak itu milik aku. Datang sifat kibir. Maka di sini yang disuruh oleh ulama, jaga akuan diri. Sifat pendakwaan ini di sini syaraknya, fitrahnya tak salah. Minta tolong dengan makhluk tak salah. Mu boleh tolong aku ke tak? Tapi akidahnya di sini apa? Pengharapan itu berharap agar Allah mengkurniakan pertolongan itu kepada aku birrahmah. Orang yang datang membantu aku itu dengan kehendak Allah. Jika dia tak dikehendaki oleh Allah, tidak digerakkan oleh Allah untuk membantuku. Tak gitu? Ke semua orang yang kita pernah minta tolong, dia tolong kita? Kalau tabiat sesuatu memberi berkah, maknanya mau tolong aku, tolong selalu lah. Rupa dia tidak dikehendaki oleh Allah, tidak ada dalam ilmu Allah. Jika ada dalam ilmu Allah, kita boleh buat benda, tuan-tuan. Jatuh kita telah ada dalam kehendak Allah dan takdir Allah. Boleh lagi dari jatuh? Tak boleh lagi. Tetapi sebelum takdir itu berlaku, guna dua tangan ini, guna hati ini untuk meminta kepada Allah. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah. Ya Allah, elokkan aku ni tadi dengan afiat dan selamat. Itu dia. Minta selamat. Saya berhenti sini. Ada kalanya Aisyah dah. Sebab kita masih PKPP. Ada. Nanti kalau tak ada PKP, kita sampai 9 lebih insyaAllah. Boleh tuan-tuan? Boleh. Tuan-tuan doa lah. Nanti kita boleh jumpa lagi. Tuan-tuan dalam doa. Ya. Dan minta kita dengan Allah supaya Allah berikan keyakinan yang baik kita dengan Allah. Sebab kita tak tahu kita mati bila. Ya. Kita mati bila. Jadi malam ni saya nak bacakan istighfar. Istighfar yang saya bacakan ni tadi masyhur sebenarnya. Tapi arwah orang tua saya dulu dia susun supaya istighfar dalam sehari semalam ni boleh dibaca satu hari satu malam, kita tak tinggal. Jadi dia susun kalau maghrib dia letak istighfar dia ni. Kalau isyak dia letak istighfar dia ni. Macam isyak
Ya. Sebelum tidur kita disuruh supaya ya minta ampun untuk mak ayah sekalian orang Islam. Ya. Jadi dia susun, takut kita lupa, kita baca tak isyak. Subuh dia susun ni. Ya, Zuhur dia susun. Yang ni saya dapat daripada almarhum orang tua saya sendiri. Dan kami memang ini yang saya baca. Ya, tak salah pun. Ya, kita baca istighfar. Kalau tuan-tuan tak nak baca ikut waktu tak apa, sebab saya ni orang malas. Jadi bila malas ni dia buat jadual. Bila buat jadual dia boleh bacalah semua. Tuan-tuan orang rajin, tapi tak payah buat jadual macam saya. Saya kena buat jadual. Ya, kalau Zuhur jadualnya ini saya kena baca istighfar ni. Kalau Asar saya kena baca istighfar ni. Kalau Maghrib saya kena baca istighfar ni. Subuh saya kena baca. Jadi bila tak banyak pun kita baca 3 kali. Satu hari satu malam kita dapat baca istighfar yang pernah dibaca oleh Sayyidina Rasul, yang pernah dibaca oleh ulama-ulama. Jadi kita dapat berkah amalan-amalan mereka. Ya. Saya baca istighfar Maghrib dulu. Nanti saya baca Isyak, Subuh, Zuhur, Asar. Maghrib dulu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilayhi rabbi ighfir li wa liwalidayya أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي ولوالدي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي ولوالدي إن شاء أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب علمناه منه وما لم نعلمه في ليل ونهار. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب علمناه منه ما لم نعلمه في ليل ونهار. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب علمناه وما لم نعلمه في ليل ونهار. زهور. ربي إني ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ربي إني ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربي إني ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربي إني ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عسى. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Jadi apa istighfar yang ulama amal Nabi baca, sebahagiannya dapat kita baca sehari semalam. Kenapa kita nak baca istighfar? Sebab bila dosa kita kurang, Allah mudahkan semua perkara. Bila dosa kita kurang, maka rezeki kita berkat. Kerana rezeki itu dihalang dengan sebab dosa. Ilmu itu dihalang dengan sebab dosa. Berkat itu dihalang dengan sebab dosa. Saya tak tinggal sembahyang, saya tak tinggal puasa, tapi dosa hasad, dosa dengki, dosa takabur, dosa ujub, dosa pandang orang lain hina, dosa rasa kita ni orang baik, dan dosa-dosa ni kita tak nampak. Tetapi Allah nampak. Allah tahu, Allah tengok. Dosa kita ragu dengan Allah. Kita lebih yakin dengan makhluk selain Allah. Allah tak suka. Sebab orang syirik Allah tak nak ampunkan.
Antara dosa yang paling besar adalah dosa orang yang menyekutukan Allah. Kau kata kau yakin dengan aku, satu masa kau yakin dengan harta kau. Satu masa kau yakin dengan orang kaya. Kata lupa aku yang maha kaya. Aku, pembendaharaan Allah tidak akan pernah kurang sampai bila-bila. Harta kau kurang, harta orang tu kurang. Harta Allah tidak pernah kurang dari dulu sampai bila-bila. Sebab Allah zat yang maha kaya. Aku yang memegang seluruh orang-orang kaya. Akulah sultan segala sultan. Tapi engkau lebih yakin dengan makhlukku daripada aku. Kita lebih yakin daripada makhluk Allah, daripada Allah. Kita lebih yakin dengan harta kita daripada yang mempunyai, yang telah memberi harta, yang memiliki harta yang tak pernah kurang. Ketika itu, apakah kita tak salah dengan Allah? Harta yang ada pada kita dia bagi. Kita terlupa. Dialah sultan segala sultan. Kita lupakan dia. Tuan-tuan, jika makhluk pun yang selalu buat baik dengan kita, tapi kita lupa dengan dia, kita tak ingat pun, kita tak cakap terima kasih pun. Manusia pun, tuan-tuan. Di antara makhluk dengan makhluk. Makhluk buat baik dengan kita baru setahun. Mungkin 10 tahun. Tapi Allah buat baik dengan kita daripada kita lahir sampai sekarang. Allah buat baik dengan kita. Allah tak pernah buat jahat. Ada kita minta ampun dengan Allah dari satu waktu ke satu waktu. Ada istighfar yang perlu kita tambah, kita tambah. Seumpama syaidul istighfar. Penghulu istighfar. Lepas maghrib, lepas subuh, tambah lagi. Orang yang membacanya syaidul istighfar pada waktu maghrib, pagi dan petang, 3 kali cukup. Maka dia disyafaatkan dengan apa dia? Dihindarkan daripada api neraka pada hari itu. Hari itu, jika dia mati, lepas dia daripada api neraka Allah. Tapi siapa boleh istiqamah? Macam yang saya pernah cakap dengan tuan-tuan. Pagi, petang. Baca doa minta syurga. Saya nak tutup dah. Boleh ke lagi ni? Boleh lagi. Sikit boleh, sikit. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Syurga cakap apa? Baca 3 kali maghrib, baca 3 kali subuh. Syurga minta dengan Allah. Ya Allah, kau masukkanlah orang yang baca ni ke dalamku, ya Allah. Ini hadis. Allahumma inni as'alukal jannah. Maghrib tadi 3 kali, subuh tadi 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Syurga minta dengan Allah. Ya Allah, kau jadikan dia lah penghuni syurga, ya Allah. Masuk dalam tempat aku, ya Allah. Syurga minta. Kata Nabi apa? Baca Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Neraka pula minta dengan Allah. Ya Allah, kau keluarkan dia daripada tempat ni, ya Allah. Daripada neraka, ya Allah. Setiap kali orang yang baca. Bukan susah, tuan-tuan. Pendek. Tapi kita tanya dengan diri kita. Selama sebulan ni berapa kali kita minta? Saya ada baca, Ustaz. Tetapi pernah tak rasa risau? Ketika hari yang kita tidak baca itu, kita dimatikan. Ketika hari kita lupa.
Ketika hari kita lupa, dia mati. Siapa yang memberi lupa? Siapa yang memberi ingat? Balik-balik pada tauhid ni. Maka kita jadi hamba takut je lah. Yang bagi lupa dia, yang bagi ingat dia. Aku tahu kalau baca ni dapat ni, kalau dah baca ni dapat ni. Tapi siapa yang bagi ingat, siapa yang bagi lupa, siapa yang bagi boleh buat, siapa yang bagi boleh tinggal. Datang takut. Ini kata ulama, harap ini sifat dia besar. Kita berhenti setakat. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami semua ya Allah, dalam masjid ini kami angkat dua tangan kami, Ya Arhamar Rahimin. Yang kotor, yang jijik, yang hina, yang berlumuran dengan dosa dan maksiat. Kami semua dalam genggaman takdir-Mu ya Allah. Kami semua dalam genggaman ilmu-Mu ya Allah. Kami tidak tahu apa yang berlaku atas kami ya Allah. Masa akan datang sekejap lagi dan sebagainya. Kami harap Kau berikan kami ketentuan yang baik, hidup yang baik, mati yang baik, segala kurnia yang baik ya Allah. Ya Allah, jika mana kami lemah dalam untuk bersyukur kepada Engkau, buat baik pada Engkau, Kau bagilah kami kekuatan ya Allah, supaya kami kuat nak buat baik pada Engkau. Kami menuntut kasih sayang Engkau ya Allah. Kami minta kasih sayang Engkau ya Allah, agar kami lebih sayang pada Engkau ya Allah. Kami tahu Kau tak pernah benci kami, tetapi kami tak reti untuk membalas kasih sayang-Mu ya Allah atas kami. Kebaikan Kau atas kami terlalu banyak, tapi kami orang bodoh ya Allah, yang tak kenal baik yang Kau dah bagi atas kami. Kami seolah-olah kami buat tak tahu aja ya Allah. Sedarkanlah hati kami ya Allah. Goncangkanlah hati kami ni ya Allah, supaya kami sedar. Goncangkanlah hati kami ini ya Allah, supaya kami sedar dari lena ini ya Allah. Lena kelalaian, lena kelekaan, lena dalam tipu daya kehidupan. Agar kami semua dapat kembali kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami daripada segala fitnah yang menyebabkan kami kufur, syirik, jauh kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, walaupun kami bukan orang baik, walaupun kami bukan orang soleh, kami jahat, tapi Engkau pandanglah wajah kami ni ya Allah. Tengoklah wajah-wajah kami semua ya Allah. Tengoklah, pandanglah wajah-wajah kami semuanya ya Allah. Jangan Engkau berpaling daripada kami ya Arhamar Rahimin. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihani kami semua ya Allah. Tolonglah. Kami tak ada tempat lain untuk minta selain Engkau. Kami tak ada tempat lain nak mengadu, cuma kami ada Engkau ya Allah. Kami tak ada tempat lain kami nak menyatakan hajat kami. Kami hanya ada Engkau ya Allah. Jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan kami. Ya Arhamar Rahimin. Ya Mujib as-Sa'ilin.
يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.